Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya Dr. Mauzi ya. Kita sambung lagi lah pelajaran baru ni. Baru ni kita ada bincangkan, saya dah tunjukkan graf yang sama. Kalau untuk anda lebih faham, anda lihat balik lah pelajaran yang sebelum ni, iaitu tentang graf jarak masa. Saya untuk anda, sebenarnya untuk anda lebih faham, saya dah guna bentuk graf yang sama. Yang berbeza adalah paksi. Jadi kali ini kita buat graf graf laju masa. Ini yang baru ni saya bincang tentang graf jarak masa, dan hari ni kita akan bincang graf laju masa. Tengok bentuk dia hampir sama. Bukan hampir sama ya. Saya sajalah sengaja buat sama, tapi yang berbeza adalah paksi dia. Sebab sebenarnya bentuk tu boleh kita buat, tak ada masalah, tetapi yang memberi makna sebenarnya adalah paksi dia. Jadi di sini kita guna paksi laju masa. Cuba kita dalami laju masa. Apa yang anda boleh lihat di sini ya. Ini cuba anda lihat pergerakan daripada O, katakanlah ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D katakan. Jadi cuba anda perhatikan gerakan daripada O ke A. Daripada O ke A O ke A. Macam mana graf daripada O ke A ni? Jadi cuba anda perhatikan di sini ya. Cuba anda perhatikan di sini. Gerakan berlaku daripada sini daripada O gerak ke A gerak ke A, gerak ke A, gerak ke A gerak ke A. Jadi kalau kita lihat di sini, apa maksudnya A ni, apa dia A sebenarnya? A ni di sini bukan tempat bukan tempat, bukan kedudukan sebenarnya. Okey, kalau graf macam ni laju graf jarak masa kan, graf macam masa, kalau O ke A ni memberi makna kedudukan sebab ini jarak, paksi jarak makna kedudukan O ke A, kedudukan makna 5 meter daripada O, begitu makna dia. Tapi kalau kita nak perhatikan di sini A ni dah bukan jarak bukan kedudukan A ni sebenarnya ialah laju 10 meter per saat. Maksud dia untuk pergerakan selama 10 saat ni daripada sini ke sini tunjuk di sini. Ini tunjuk di sini ke 10 saat. Ini gerakan 10 saat. Untuk 10 saat mana dia laju dia bertambah. Daripada sini dia bertambah gini sampailah 10. Makna sampai kat sini, makna dia laju dia adalah 10 meter per saat. Makna dia laju bertambah kat sini daripada kosong laju 0 meter per saat. Di sini makna dia kosong ni, makna kosong meter per saat, 0 meter per saat. Makna dia berhentilah di makna dia berhenti. Dan pada bergerak begini lajunya, makna dia lajunya bertambah sedikit demi sedikit sehinggalah sampai kat sini. Lajunya adalah untuk sampai ke sini, kemuncak di sini, laju dia adalah 10 meter per saat. Makna dia gerakan berlaku daripada 0 meter per saat, gerakan berlaku kepada 10 meter per saat. Makna dia apa yang anda perhatikan di sini? Kalau macam anda bawa kereta, kalau anda tengok orang bawa kereta ke, anda bawa kereta ke, okey, makna dia kereta itu bergerak dalam masa 10 saat, gerakan dia tu bertambah laju dia. Makna dia dah makin laju sehinggalah sampai kat sini, iaitu 10 meter per saat. Itu maksud dia. Dia makin laju. Okey? Dalam masa 0 meter per saat. Makna dia ialah gerakan dia ialah 0 ke 10 meter per saat. Makna dia apa? Makna dia makin laju lah. Makin laju ataupun laju atau laju bertambah lah. Gitu. Okey? Laju bertambah. Okey. Bagaimana pula dengan kita kata A ke B. Cuba anda perhatikan AB graf jarak masa ni, graf laju masa di sini. A ke B, cuba anda perhati A ke B. Apa maksud dia?
ini bukan kedudukan yang saya ingatkan anda. Ini bukan kedudukan. A ke B ni sebab paksi dia adalah laju lawan masa. Mana A ke B tu, mana dia gerakan dia bergerak, bukan dia berhenti. Anda kena perhati di sini, bukan dia berhenti tapi dia bergerak. Bergerak macam mana? Bergerak dalam laju yang tetap. Ni makna dia bergerak dalam laju yang tetap. Tak berubah lah, mana dia laju tak berubah. Tak berubah lah, tak berubah. Laju dia berapa tu? Laju dia sama dengan 10 meter per saat. Makna dia kereta ni bukan berhenti. Duduk A ke B ni bukan berhenti. Tetapi kereta tu bergerak 10 dengan laju 10 meter per saat. Tapi dia kekalkan laju dia. Laju dia tak bertambah. Kekal saja sampai sini. Selama berapa? Selama 5 saat. Laju ni kekal. Lajunya 10 meter. Selama berapa? Selama 5 saat. 5 saat. Iaitu 5 saat tu makna dia daripada saat ke 10 hingga ke 15. Itu. Hingga ke 15. Hingga ke 15. Makna dia dalam masa 5 saat ni laju dia tetap aja. Makna dia tidak bertambah. Makna dia kalau bawa kereta kalau bawa motosikal, makna dia minyak dia tetap aja, dia tidak tingkatkan, dia tidak tekankan minyak lagi lah. Makna dia tetap je laju dia daripada A ke B tu selama 5 saat. Begitu. Okey, daripada B ke C pula. Cuba anda perhati. B ke C pula. Cuba anda lihat B ke C. B ke C tu makna dia bergerak dengan laju berapa tu? Okey. Bergerak dengan laju berapa? Kita boleh lihat di sini B ke C. Kita nak kira laju ni, kita nampak di sini dia bergerak dari 10 meter per saat daripada 10 meter per saat dia bertambah laju dia sehingga ni daripada 10 meter per saat di B ni, kedudukan B ni 10 meter per saat, dia bertambah saja laju dia sehingga laju dia ialah 20 meter per saat. Gitu. Mana laju dia bertambah. Selama berapa? Selama 5 saat. Begitu. Selama 5 saat, laju dia bertambah daripada 10 ke 20. Okey? Dalam masa 5 saat. Cuba anda lihat kat sini. Cuba banding di antara gerakan OA banding OA dengan BC. Anda tak perlu bandingkan AB lah. AB memang laju tetap. Jadi soalannya sini, yang mana perubahan lajunya lebih cepat? Perubahan lajunya lebih cepat. Bandingkan perubahan laju. Kita banding perubahan laju ni. Okey, banding perubahan laju. Yang mana perubahan laju lebih cepat? Cuba kita tengok. OA daripada 0 ke 10 meter per saat dalam masa 10 saat. Okey? Dalam 10 saat. Manakala BC ialah daripada 10 ke 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Yang mana anda nampak perubahan lajunya lebih besar, lebih cepat. Kalau kita perhatikan di sini, cuba anda perhati di sini. Ini ini dalam masa 10 saat. Okey, dalam masa 10 saat. Pakai dapat biru Okey, dalam masa 10 saat laju dia berubah daripada 0 ke 10. Manakala yang ni dalam 5 saat, mana lebih cepat ni, dia berubah 10 juga. Berubah 10, jadi daripada 10 ke 20, mana berubah sebanyak 10 meter per saat. Berubah sebanyak 10 meter per saat. Di sini berubah sebanyak 10 meter per saat dalam 10 saat. Di sini berubah sebanyak 10 meter per saat dalam 5 saat.
Jadi yang mana lebih berlaku perubahan laju lebih cepat. Dengan kata-kata dengan lain, yang inilah yang lebih cepatnya. Inilah lebih cepat. Lebih cepat berubah. Gitu. Okey? Begitu Okey, cuba anda perhati pula C ke D. Cuba anda perhati pula C ke D. Okey, C ke D. Cuba anda perhatikan pula C ke D. Okey? C ke D ni. C ke D. Cuba anda perhatikan. Okey? Kalau anda lihat di sini C ke D, anda nampak dia gerakan dia daripada 20 meter per saat daripada kedudukan C tu ke mana? Ke D mencapai berapa tu? Tengok. Mencapai berapa? Daripada 20 meter per saat mencapai 0 meter per saat. Tengok dia turun ni 0 meter per saat. Maksud dia apa? Maksudnya kereta daripada, kalau kereta, kalau basikal ke, kalau motosikal ke, 20 meter per saat laju dia pada kedudukan C, dan dia sampai ke sini D ni, makna dia berhenti. Dia sampai ke sini makna dia berhenti. Ini garisan berhenti nama dia ni. Jadi bila dia berhenti makna dia 0 meter per saat, makna dia berhenti lah ni 0 meter per saat, makna kereta tak bergerak lah 0 meter per saat. Makna dia kereta ni seolah-olah kereta sedang brake lah, ataupun kereta sedang makin perlahan. Makna dia kereta ni sebenarnya, atau kenderaan ini makin perlahan. Makin perlahan sehingga mencapai apa? Sehingga berhenti. Itu makna dia. Okey, dia makna gerakan C ke D ni dia makin perlahan daripada laju 20 meter per saat kepada 0 meter per saat. Makna dia semakin perlahan dan akhir sekali berhenti dalam tempoh berapa? Dalam tempoh 20 ke 30 saat. Makna dia dalam ke 20 ke 30 saat ni. Makna dia dalam masa 10 saat. Gitu. Dan masa 10 saat kereta tu berhenti ataupun kenderaan itu berhenti. Daripada laju yang kemuncak di sini 20 meter per saat, ni kemuncak laju yang paling tinggi sekali, dia turun sampailah 0. Okey? Jadi di sini saya tidak menggunakan satu istilah yang anda kena fahamlah, iaitu istilah pecutan ni. Pecutan ni adalah satu istilah yang barulah saya nak ajar kat sini, pecutan. Jadi cuba anda lihat di sini. Cuba anda lihat OA tu. Cuba tengok OA dia bergerak bandar ni daripada 0 meter saat ke 10 meter per saat. Dia makin laju. Makin laju tu memberi makna pecutan, berlaku pecutan. Makna dia pecutannya, macam mana nak kira pecutan? Pecutan daripada O ke A ni, gerakan makna pecutan tu adalah ialah perubahan laju perubahan masa lah. Makna dia apa? Kecerunan lah. Gitu. Kecerunan graf. Makna dia kalau kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Pecutan adalah kecerunan graf, iaitu kalau kat sana sini X, Y, Z. Gitu, setanda saja. Jadi makna pecutan OA adalah apa? Adalah jarak AX per jarak OX. Gitu. Jadi berapa jarak AX ni? AX tu jarak AX adalah jarak dia 10 lah. 10 kan, unit dia adalah meter per saat kan. Dan kita bahagikan dengan OX. OX adalah 10 meter. 10 saat. Jadi dia akan jadi berapa?
Jadi kalau anda selesaikan ni, anda potong, tinggal satu lah. Jadi satu apa? 1 meter per saat kuasa 2. Inilah pecutan nama dia. Okey? Ini pecutan. Okey? Jadi pecutan dia sebenarnya 1 meter per saat. Cuba kita lihat pula pada kedudukan AB. Pada graf ni AB pada kedudukan pada gerakan AB gerakan AB, cuba kita lihat gerakan AB Gerakan AB kita nampak dia mendatar. Mana dia? Kalau kita pecutan AB, okey, adalah apa dia? Kita tengok sebab perubahan laju tidak ada perubahan laju tidak ada. Mana perubahan laju berapa? Perubahan laju bagi dengan perubahan masa. Mana dia ni? Tadi AX per dengan OX kan? Ni pecutan. Okey, yang ni oleh kerana tak ada perubahan, makna dia di sini adalah kosong. Kosong bagi dengan masa berapa? Daripada 15 ke 10 ke 15, makna 5 saat. Makna dia 0 per 5, makna dia 0 meter per saat kuasa 2. Makna dia ini makna dia laju yang tetap macam ni, laju yang malar macam ni, kecurunan dia kosong. Makna dia pecutan dia sifar. Makna dia kereta kalau dia bergerak tetap, dia tak bertambah, makna pecutan dia sifar. Itu maksud dia. Okey. Cuba kita lihat pula yang ni. Lihat pula apa tu? Gerakan daripada BC. Macam mana pecutan? Okey. Pecutan adalah apa? Gerakan daripada BC sama dengan berapa? Perubahan jarak. Cuba kita tengok di sini ni, perubahan jarak ni. Ni berapa di sini? Jarak di sini. Daripada C ke sini, Ni. Katalah saya tandakan T di sini. C ke T berapa? Okey. Jadi C ke T bahagikan dengan C per T bahagikan dengan BT lah. Gitu. Bagi dengan BT. Jadi CT-nya berapa? CT-nya bezalah 20 ke 10. Maknanya dia beza dia 10 kat sini. Dan BT 20 dengan 15. Beza dia 5 kat sini. Makna dia sama dengan 10 per 5 meter per saat kuasa 2. Jadi kita nampak di sini berapa? 2 meter per saat kuasa 2. Cuba anda perhatikan di sini. Ini. Mana lebih besar? Jadi nampak pecutan BC, okey, lebih daripada pecutan OA. Itulah yang tadi yang kita kata tu, yang kita kata berubah lebih cepat tu. Ini makna dua ni, yang ni satu, ini dua. Maksud dia yang dua ni berubah lebih cepat. Laju dia bertambah lebih cepat berbanding dengan OA yang lajunya bertambah tetapi lebih kecil berbanding dengan BC. Sebabnya kita panggil pecutan. Okey, pecutan. Makna dia pecutan 2 meter per saat kuasa 2. Pecutan unit dia. Dan cuba kita tengok gerakan CD. Gerakan CD macam mana? Gerakan CD macam mana? Pecutan berapa? Pecutan CD ni berapa? Daripada D ni berapa? Ini dia terbalik. Tengok kan? Dia gerah dah turun ke bawah. Makna dia yang ni adalah jarak dia berapa ni? 20. Makna dia jarak ni adalah CZ bahagikan dengan, tengok, ZD. Jadi CD berapa? CD adalah 20 bahagikan dengan, tengok, ini CD dia terbalik kan? Gerakan dia terbalik kan? Dia turun ke bawah, makna terbalik. Makna di sini adalah negatif berapa? Negatif 10 iaitu 30
dan 20 jarak beza dia adalah 10. Jadi di sini kita akan dapat negatif berapa? Negatif 2. Negatif 2 meter per saat kuasa 2. Itu maksud dia. Jadi apa maksud negatif ni? Negatif ini bermaksud, maksud apa dia? Maksud negatif ini memberi makna apa? Dia laju dia berkurang. Laju dia berkurang. Dengan pecut kita panggil apa tu? Kita panggil awal pecut Pecutan sebanyak, awal pecutan sebanyak 2 meter per saat kuasa 2, ataupun pecutan sebagai negatif 2 meter per saat kuasa 2. Ini kalau kita sebut pecutan, dia pecutan negatif 2 meter per saat. Tapi kita kata awal pecutan tu mewakili awal pecutan, makna dia sudah bermakna menurun, makna dia 2 meter per saat gitu. Okey, itulah sebenarnya cerita tentang laju ni, graf laju. Jadi anda kena faham di sini laju. Bila sebut kata laju, dia tidak dia tidak memberi makna sebagaimana graf jarak masa. Jadi untuk anda memahami tajuk ini, anda tengok graf. Bila tengok graf, ingatan saya ialah perhatikan apa dia? Paksi dia. Perhatikan paksi dia. Paksi dia apa? Kalau paksi dia laju masa, dia tak sama ceritanya dengan graf jarak masa. Dia tak sama. Okey? Jadi untuk graf jarak masa saya dah bincang sebelum ini. Dan ini kali ini saya bincang graf laju masa. Jadi inilah laju masa, dia berkait dengan pecutan. Gitu berkait dengan pecutan. Dan kalau anda nak kira jarak, macam mana kalau nak kira jarak daripada graf ini? Dia kalau di sini kita boleh dapatkan jarak. Kita boleh jawab jarak. Kalau jarak, cuba anda perhatikan kedudukan ni. Saya lukis graf ni Saya lukis graf, tengok. Ini A ini A, ini adalah X, ini adalah O, ini adalah 10. Nampak? Saya salin balik saja ni. Ini. Jadi jarak sebenarnya kalau anda tengok, perhatikan graf apa? Graf laju masa, laju masa. Kelas laju masa. Untuk graf laju masa, pastikan ni. Jadi kalau jarak adalah luas di bawah graf. Itu yang anda kena tahu. Jadi berapa luas dari graf di bawah graf untuk gerakan OA ni? Untuk gerakan OA makna dia jarak gerakan OA adalah sama dengan berapa? Luas di bawah graf. Luas di bawah graf adalah 1/2 darab ni, luas di bawah graf. Luas di bawah graf ni. Luas di bawah graf ada 1/2 darab tapak, iaitu berapa? 10 darab dengan tinggi 10. Okey? Jadi kalau anda kira di sini 5, makna dia jarak dia 50 meter lah. Itu apa? Kalau anda nak lihat di sini, nak memahami apa maksud graf tu. Maknanya kalau graf laju lawan masa, kita boleh cari pecutan dan kita boleh cari jarak. Okey, cuba tengok jarak AB pula. Jarak yang dilalui dari jarak untuk gerakan AB. Jarak untuk gerakan AB pula, tengok. Dia tu 4 segi kan? 4 segi bentuk macam ni. 4 segi bentuk ni, makna dia ni dari 10 ke 15. 10 ke 15 makna jarak dia 5. Dan daripada tinggi dia adalah 10. Jadi di sini jarak ialah 5 darab 10 lah. Dapat 50 meter. Makna dia untuk dia bergerak dengan laju yang tetap tadi, iaitu laju tetap 10 meter per saat. Laju tetap 10 meter. Selama mana? Selama 5 minit. Untuk jarak berapa? Jarak 50 meter. Itu maksud dia. Jarak 50 meter. Jadi anda cari sendirilah jarak untuk gerakan BC dan jarak untuk gerakan CD. Anda cari luas saja. Cari luas. Okey, cari luas di bawah graf.
Okey. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Saya dah bincang tentang graf laju masa yang boleh anda cari pecutan dan anda juga boleh cari jarak. Okey, itu saja. Sekian, kita jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Uzi. Kita jumpa lagi.